Assalamualaikum, bertemu kembali dalam Sembang M&M. Saya Mimin Saleh dan Mak Hajar Ahmad Saad. Hari ini kami akan membincangkan satu topik mengenai anak-anak. Jadi Mak, masa Mak masa Mak muda-muda dululah. Masa kami kecil-kecil dulu kan. Kami 3 orang kecil. Saya adik-beradik bawah saya 2 lelaki kan. Memang rapat-rapat. Mak berhenti kerja kan. Ya, Tapi berhenti kerja makan gaji. Tapi Mak masih menulis di rumah lah. ya betul. Jadi macam mana Mak tangani nak menulis, lepas tu dengan anak-anak tengah buas kat rumah tu, macam mana Mak buat? Mak buat yang penting aja. Maksudnya? Masak, basuh kain kan. Aha. Itu yang penting. Kemar-kemar rumah ni kemudian. Oh. Bila masa pula kemar rumah tu? Nanti abah nak balik kan. Pukul 6 dah tahu time abah nak balik kan. So barulah kemas. Kemas senang aja. Bukan ada apa. Tahulah budak-budak yang kecil-kecil ni dia suka main rumah-rumah ni. Dia cushion dia buat dia cushion dia buat rumah lah, dia sepah buku lah, dia sepah inilah sepah itu kan. Tu biar pejam mata aja. Pejam mata, tutup telinga lah. Tutup telinga, dia gaduh ke dia apa ke, asalkan jangan dia sampai berdarah dah cukup. Kalau dia nak bertumbuk ke apa biar dia. Sebab yang concern, yang main concern tu Mak punya penulisan, kemudian masak kan untuk diorang makan, kemudian basuh baju lah. Kemas rumah ni Mak kira tak apa penting sangat. Ingat masa kita orang kami kecil-kecil dulu, buku banyak kan. Jadi kami 3 beradik lah masa tu, selalu berangan-angan Mak main snow. Ski tahu. Main salji, ski kan. Jatuhkan semua buku-buku kan, buat macam main ski. So adalah insiden adik saya memang jatuh lah seorang tu jatuh, kan. Betul-betul jatuh. Tapi memang itu pengalaman masa kecil lah, main ski semua kan. So bila macam sekarang lah Mak kan, sekarang ni cuti sekolah kan. Lepas tu dengan sekarang tengah berlaku pandemik COVID-19 kan, semua kira berkurung lah adik-adik di rumah kan. So bayangkan ibu-ibu sekarang kena handle anak-anak kan. So adakah dia boleh buat macam tu? Maknanya jangan stres sangat lah bila anak-anak tu kat rumah kan. Apa pendapat Mak? Macam Mak tu kata tadi, Mak priority dia, keutamaan dia apa kan. Jadi tak boleh lah ibu ni nak ideal sangat kan. Rumah dia nak tip-top, nak bersih sangat, apa semua kan. Anak tu nak kena sopan santun dalam rumah kan. Kalau Mak yang OCD ni memang penting lah Mak. Tak ada, Mak biar je pasal nak fokus kan kita punya kerja tadi. Kalau tidak tak boleh, tak siap kalau nak ini kan. Nak terlalu ideal, nak ajak dia orang duduk membaca ke apa, tak boleh kan. So ni dah besar lah anak Mak masa tu. Macam Kak Long pun 11 tahun Mak ingat masa tu kan. 11 tahun ni kecil lagi kan. Okey, makna bawah inilah Mak dalam sekolah rendah lagi, semua dalam sekolah rendah kan. Memang tak boleh, memang tak dengar cakap macam ni kan. Yang dah tak boleh larang ni. Tapi ada macam waktu petang Mak lepaskan mulalah memanjat lah, pergi masuk longkang lah, apalah semua tu. Mak tahu asal balik selamat aja. Tapi macam sekarang sebab COVID ni tak boleh keluar kan. Kita tak galakkan budak-budak keluar rumah lah kan. Tapi kalau dia nak main depan rumah, nak dengan jiran masih boleh lah kan. Bukanlah maknanya kita dalam keadaan darurat sehingga perlu berkurung kan. Tak. Cuma menjaga anak ni lah, anak-anak tengah membesar ni memang satu cabaran yang besar lah bagi ibu bapa kan. Sebab pada peringkat ni dia suka bergaduh kan. Dia tak reti lagi, baru dia nak belajar bekerjasama. Tak reti lagi nak bekerjasama, tak reti. Komunikasi tak reti kan. Nanti gaduh-gaduh, kan dah gaduh kan menangis kan. Di banyak benda yang dia still dalam proses nak belajar lah. Jadi disiplin, misalnya kalau dah keluar rumah tu balik pukul berapa kan. Tu dalam proses disiplin lah. Dia berbeza lah kalau di kampung kan. Tapi kalau di taman ni, di mana lagi dia nak ini kan. Tambah sekarang kan, masa zaman Kak Long dulu tak ada lagi ni smartphone ni, belum ada kan. Tak reti lagi main telefon ni kan. Sekarang semua main game. So macam mana pula Mak kalau yang anak-anak tu
yang lasak tu satu hal lah. Ni yang senyap je ni dalam bilik kan. Itulah kena. Tu lagilah bahaya kot. Bahaya. Kena awasi kan. Kena awasi. Nombor satu telefon yang kita beli bagi kat dia. Kadang-kadang mak bapak dia memang beli bagi telefon kan. Pasal ada game dalam tu. Kemudian sekolah-sekolah ni pun mak dapat tahu dia ada grup-grup kan. Grup untuk budak-budak ni. Maksudnya? Grup WhatsApp ni. Ya, grup WhatsApp nak ada homework lah. Dia dengan kawan dia lah. So make sure mak ingat. Boleh kot tutup apa ni kalau yang dia punya wifi. Bukan yang internet kot. Wifi lah. Tutup ke jangan bagi tengok lah benda-benda yang parental guidance. Parental guidance. Yang tak boleh dia orang tengok tu jangan bagi tengok lah pasal dia orang tak reti lagi kan. Tapi itu memang satu cabaran baru untuk ibu bapa muda zaman sekarang lah kan. Sebab zaman dulu anak-anak kalau lasak pun depan mata kita kan. Betul. Buat jahat pun depan mata kita, depan masyarakat. Tapi sekarang ni budak-budak kalau nak buat jahat dia duduk dalam bilik je. Dalam bilik dengan internet kan. Lepas tu dekat internet ni pun kita tak tahu siapa yang dia bercakap. Especially budak-budak muda, budak-budak perempuan tu bahaya sangat. Bahaya sangat. Pasal mak pernah buat proposal untuk RTM dulu mengenai dengan masalah kanak-kanak remaja ni lah, early remaja ni kan. So dari segi sexual harassment ni memang bahaya sangat kan. Maknanya dia orang communicate dalam internet saja kan. And then mak bapak pergi kerja, rumah tinggal kosong kan. Dia nampak macam baik je kan. Nampak macam baik. Mak dia kata tak pernah pun anak dia keluar daripada rumah. Sekarang tak perlu lagi kan. Sekarang kita tak perlu buka pintu rumah. Dia pintu internet tu memang dia boleh buka dan pergi terokai kan ke mana-mana sahaja. So selalu dulu mak kerja juga. Mak masa bila mak dah keluar daripada rumah kerja kan. Mak tinggal anak-anak dah besar-besar sikit kat rumah kan. So mak make sure bila balik kan tengok dalam ashtray kan ada tak puntung rokok kan. Check puntung rokok ada ke. Ni bila kita dah besar ni dah lah. Dah besar sikit lah. Kemudian check gelas air tau. Kadang dia buat air ni siapa minum air ni ada tadi. Ada extra. Kita boleh tengok lah, check apa benda yang berubah dalam rumah kita. Dan kita kena ni lah. Sebab masa mak dulu mak kerja di rumah kan. Kalau yang sekarang ni ibu-ibu keluar kerja rumah kan, dia tinggal macam cuti sekolah ni tinggal anak dia bersendirian di rumah kan. Dia access lah kunci dia ada apa dia semua ada kan. Itu lagi kena berhati-hati kan. Yalah, maknanya nanti dia bawa kawan-kawan masuk rumah kan. Dia kawan-kawan curi barang ke apa semua kan. So ni semua kena berhati. Kita tak boleh nak marahkan anak kita sebab dia pun belum ada pengalaman kan. Tapi kita kena guide lah. Tapi yang Moni ingat dulu masa Moni jaga anak-anak saudara yang lelaki lah. Saya galakkan diorang bawa kawan datang rumah sebab saya nak kenal siapa kawan dia lah. Ya, budak-budak lelaki ni kalau nak main game datang rumah saya lah. Main game kan. Diorang datang jadi saya kenal dan saya kenal anak siapa. So maknanya sekarang pun memang penting kita kenal diorang ni anak siapa lah yang kawan-kawan anak-anak kita berkawan tu mak bapaknya siapa. Sekurang-kurangnya kita tahulah anak siapa. Kan supaya kita katalah budak-budak ni kadang-kadang macam ni dia balik lambat, dia lupa tentang masa kan. Sekali tiba-tiba pukul 6 tak balik lagi, pukul 7 tak balik lagi. Kita nak cek kat mana kan. Kalau di handphone ada bolehlah kita call. Ya betul. So at least kalau kita tahu kawan dia siapa, kita boleh tuju ke rumah kawan tu lah. So lepas tu macam sekarang juga kan. Kalau macam aktiviti kan kita nak buat bersama anak-anak lah. Macam sekarang ni sebab kita nak kurangkan keluar rumah sebab COVID-19. Jadi apa aktiviti yang kita boleh buat dalam rumah kalau katakan kita sekarang dah tak boleh nak bawa keluar rumah kan. Cuma masalahnya sekarang kalau ibu bapa ni dia tak ada masa. Sebab dia bekerja kan. Yang ada weekend je. Weekend pula dia dah sibuk dengan apa? Dengan nak bersih rumah lah, nak basuh kain lah, nak apa kan. So anak-anak ni memang tak ada masa nak. Yalah secara praktikalnya lah mak rasa memang tak ada masa. Kalau secara idealnya boleh kita kata memang kita fikir kita ada masa kan. Cuma mak dari segi ni mak kata
kita boleh misalnya kita masak kan. Kita masak, kita ajak dia masak bersama-sama. Maknanya yang ni yang kecil, yang ini boleh apa? Kopek bawang. Yang ini boleh kopek ni tauge ke, buang ekor tauge ke, kita ajak dia kerjasama kan. So maksud mak in term of quality time lah. Walaupun kita tak dapat spend masa lama dengan anak-anak di rumah, tapi maknanya masa yang ada tu kita pastikan gunakan sepenuhnya lah. Maknanya kalau kita ada kat rumah hanya Sabtu Ahad, maknanya gunakan sepenuhnya masa Sabtu Ahad tu dengan anak. Jangan pula kita pula mengadap handphone mak Ya, betul lah. Ya mak ya, ataupun mengadap FB ni kan, Facebook je tu. So apa antara yang kita boleh buat? Macam tadi masak lah. Masak, basuh kain kan. Ni minta anak ni pungut kain, kemudian kita basuh, kemudian sapu sidai. Tapi satu pula parents ni, ibu ni kan, dia cerewet pula. Nak sidai kan, nak sidai kemas, nak kemas cantik. Tapi mungkin ke mak kan, alang-alang lah dah cuti sekolah sekarang seminggu. Kemudian alang-alang dah berlaku keadaan macam sekarang lah, pandemik ni kan. Mungkin juga boleh kita start mengemas untuk hari raya lebih awal kan. Boleh. Sebab hari raya insya-Allah bulan Mei kan. Jadi apalah salahnya kita start beli cat, suruh dia cat pagar. Kan, mak buat sama-sama lah kan. Seorang cat pagar. Itu father lah, itu tugas bapak kan. Mak dulu muni cat pagar. Cat pagar tu lah. Kan. Sampai apa? Postman ke siapa ke tanya, tak ada budak anak lelaki ke? Sebab kita orang cat pagar. Anak dara cat pagar 3 orang. Orang tu tanya, tak ada anak lelaki ke? So mungkin juga kan, kita ambil kesempatan masa kualiti tu lah bersama-sama dengan anak-anak untuk buat kerja-kerja, projek-projek yang menarik kan. Macam tu yelah kita dah nak lipat raya. Kain, ajak lipat kain. Seronok ke mak? Seronok ke mak? Okey, ni baju you, ni baju siapa, ni baju siapa. Okey, kita lipat. Ini kita kata macam satu projek lah kan. Kita buat projek. Okey, now kita buat projek lipat kain kan. Kita usahalah benda ni bila kita kata kita nak spend time kan, quality time dengan anak-anak. Maknanya kita kena fikir jugalah. Maknanya bukanlah bila kita kata spend time, quality time tu kita nampak yang part susahnya tu. Kita usaha. Memanglah anak nak suruh lipat kain, kita nak lipat kain pun jenuh lah kan nak lipat kain. Tapi memikirkan ni sebagai projek untuk spend quality kan. Sambil-sambil tengok TV ke kan, lipat kain. Ataupun sambil-sambil lipat kain tu sembang kan pasal sekolah, pasal kawan-kawan. Bagi-bagilah ni baju siapa kan, ni baju siapa. Okey, baju you lipat sendiri, ni baju siapa kan. Yang besar-besar tu mak lipat kan. Jadi dia tak rasa berat lah, bukan dia melipatkan baju orang kan. Baju orang lain, dia melipatkan baju dia sendiri. Tapi bila kita cerita pasal quality time tu, dia melibatkan komunikasi lah. Kan, maknanya satu komunikasi in term of untuk mengajak anak-anak dan maybe satu family lah untuk join in the project, aktiviti tu. Dan satu lagi ialah semasa membuat aktiviti tu lah. Apa komunikasi yang akan berlaku kan. Janganlah pula masa buat kerja-kerja tu tiba-tiba mak tu nak perfect sangat, susun kain ya, kena ikut sukatan, kena ikut KonMari punya ni kan, sebab mak dah start minimalis kan kononnya. So dah buat KonMari punya lipatan kan. So anak-anak tak reti kan. So tak payahlah paksa-paksa kan. Sebab yang penting quality time tu kita enjoy the moment kan. Lepas tu mungkin juga boleh juga macam tadi persediaan untuk hari raya kan. Dah start kemas, dah start cuci langsir ke, cat pagar. Apa lagi yang boleh buat untuk persediaan hari raya kan. Kita mulakan sekarang. Lepas tu at the same time juga boleh buat projek yang lebih besar. Katakanlah boleh cat satu bilik tu untuk mural katakan. Maknanya kalau bapak pun tak ada, mak bapak kerja, anak-anak boleh continue, boleh sambung buat mural tu kan. Anak yang besar lah, anak yang sulung yang besar tu dia yang jadi ketuanya dalam ni. Dia mak rasalah anak-anak ni dia suka buat kerja. Kalau you bapa tu tak mengomen lah, tak banyak sangat komplain kan. Ni tak cantik, ni kenapa warna ni, dia dah bosan kan. So apa-apa yang anak buat tu yang bagus, so kita pujilah. Bagusnya. Betul. Ringan kerja mak, cantik lah bilik ni kan. Walaupun macam geram je tengok macam nak adjust je kan, tapi tak apalah, bagi chance je kan. Betul. Lepas tu yelah kita pun faham budak-budak kecil kan, macam saya jaga anak-anak saudara.
bila tang lasak tu memang kita macam saya bertabah je lah kan. Melihat orang dah ada anak, orang tahulah macam mana. Walaupun 1 minggu ni kan, 1 minggu cuti sekolah ni, nak menghadap menghadap budak-budak 2-3 orang kat rumah ni, memanglah kan. Dan ibu yang bekerja pun, yang pergi bekerja pun memang tak senang hati kan. Tinggal anak di rumah. Masa Muni dekat Amerika dulu mak kan, setiap summer, cuti musim panas, memang ibu bapa akan hantar anak-anak yang bercuti ni ke kemah tau, perkemahan, summer camp. So saya pernah tolonglah sekali dekat saya punya universiti. Sekali saya punya lecturer, you know why mak bapak ni send anak-anak ke kemah kan, perkemahan? Sebab ni lah, buas kan semua-semua. So senang. Jadi dia punya senario mak bapak resah semasa cuti sekolah ialah juga pandemik mak. Maknanya dia bukan berlaku hanya di Malaysia saja, di seluruh dunia mak bapak pun resah bila anak-anak cuti lama. Memang jadi dia ada kartun lah. Kalau kartun kan, masa kalau anak tu dah nak pergi sekolah kan, nampak mak tu lambai lah, anak-anak akan dengan happy, wajah yang happy, dan anak tu nampak monyok je nak pergi sekolah kan. Memang mak ingat seantero lah semua bila cuti sekolah ni kan. Ibu bapa rasa kat mana macam sikit down lah bila anak-anak dah ramai kat rumah kan. Ini baru 1-2 orang kan. Orang yang ada anak 10 apa semua tu macam mana kan. Sebaya je kat rumah, ya Allah ya Rabbi kan. Tapi itulah bila kita sebagai ibu bapa, dia punya tanggungjawab tu kan, itulah dia memikirkan tu lah, kena kreatif, kena memikirkan macam mana nak spend time quality tu. Bila keselamatan kat Long. Keselamatan, pisau apa semua kena ni. Itu kalau ibu bapa yang bekerja, yang tak ada rumah, yang tinggalkan anak di rumah kan, kena pastikan kunci kan, jangan main api, jangan main gas. api. Saya ada satu kawan, dia ceritakan saya lah, saya rasa dia cerita dia masa dia kecil memang terbakar rumah dia. Dia main api, main masak-masak. Saya pun main masak-masak kan dulu. Takut. Tapi budak-budak zaman sekarang main masak-masak lagi mak. Tak ada, mana ada lagi. Dulu main pondok-pondok ada kan. Itulah kata tadi, guna cushion tu buat rumah lah, apa semua, buat kubu. Di keselamatan tu pisau, api. So mak ingat kebanyakan sekarang ni ibu bapa memang dia masak dulu kan kat anak dia, dah masak siap-siap simpan lah, masak untuk makan anak dia tu, dia dah masak siap-siap. Kemudian standby lah roti ke kek ke apa ke kan dalam peti ais kan. Kalau anak tu lapar, dengan air dengan apa dia dah buat siap-siap kan. Tu nak make sure jangan anak tu dia buat sendiri. Air panas ke kan. Macam sekarang ni memanglah ada mesin yang sejuk, cool, hot kan. Tapi itulah, saya perhati juga anak saudara saya yang kecil kan. Pandainya dia tekan kan hot water tu. Saya tanya boleh ke, dia kata boleh. Tapi walaupun dia boleh, budak ni dia memang automatik dia akan rasa confident bila dia boleh buat satu benda. Sebab dia belum tahu lagi bahaya tapi sebab kita sebagai orang dewasa, kita dah boleh nampak, dah boleh foresee kan apa yang akan berlaku. Jadi still benda-benda macam tu saya particular jugalah. Walaupun anak saudara saya nak buat air Milo dia sendiri, saya perhatikan juga macam mana dia panjat kan. Tangga, kami ada tangga IKEA tu lah, kami tengok juga cara dia panjat, cara dia tekan air kan. Sebab benda-benda yang budak-budak rasa confident tu kadang-kadang dia lupa. Ini masalah dengan budak-budak lah. Diorang ni cepat lupa. Memanglah kan. Tak ingat. Kemudian dari office call selalu lah. Telefon rumah kan. Apa buat tu ni. Nanti adalah yang kaki mengadu ni. Tak apa, kita dengar je kan. So itu pun mak ni tadi ni gaduh. Mak pun panggil anak yang gaduh tu, kenapa gaduh dia. Tak apa, at least kita selalu communicate kan dengan dia orang. Dengan ni lah anak-anak kita ni, kita tahu perkembangan dia macam mana. So biar dia mengadu tak apa, jadi kita tahu apa yang berlaku lah daripada dia
dia sorok ni kan. Lepas tu bagi ibu bapa juga boleh menggalakkan anak-anak maknanya katakanlah hari ni kan Sabtu Ahad cuti, boleh bawa anak-anak ke perpustakaan. Kata kan perpustakaan, suruh anak-anak pilih buku mana untuk seminggu, untuk bacaan seminggu lah. Maknanya minggu depan boleh hantar balik. Jadi ini juga satu proses untuk anak-anak ni lah, anak-anak baca sementara cuti sekolah. Jadi ibu bapa bila anak baca balik tu tanyalah. Dia kadang-kadang anak-anak ni dia memerlukan rangsangan untuk terus membaca. Kan? Dia membaca ni memerlukan satu rangsangan untuk dia sentiasa berminat untuk membaca lah. Jadi balik tu mak tanyalah baca buku apa. Dengar cerita kan. Sebab bila anak boleh berstorytelling, boleh bercerita dengan kita, maka anak tu terbuka untuk komunikasi. Jadi open communication macam tu nanti insya-Allah dia akan sampai ke besar akan mewujudkan komunikasi positif lah. Jadi membaca tu sebenarnya bukan sekadar membaca satu hala, maknanya anak tu je baca. Dia melibatkan komunikasi selepas tu lah dengan ibu bapa kan. Jadi untuk adik-adik kan, sesiapa yang adik-adik yang cuti tak tahu nak buat apa, Kak Mimi bermula esok Isnin semasa cuti sekolah ni, Kak Mimi akan buat satu bengkel online. Jadi adik-adik yang berminat nak buat kirigami. Mak tahu ke kirigami tahu, ni? Tahu, dah tengok. Yang potong kertas tu. Lepas tu? Lepas tu bentuk lah. Jadi apa kat long? Jadi rumah ke, jadi pasu bunga ke kan. Okay. Mak tahu. Jadi nanti Kak Mimi akan ajar adik-adik cara nak buat, contohlah cara nak buat macam ni ke, nampak tak? Ni apa? Kan. So nanti Kak Mimi akan ajar adik-adik cara nak buat. Adik-adik suka tak kalau Kak Mimi ajar buat macam ni kan? Jadi lepas adik-adik baca apa-apa buku kan, Kak Mimi cadangkan adik-adik boleh buat projek macam ni. Ataupun ibu bapa suruh pula anak-anak sama kalau macam ditulis balik mungkin dia ambil masa. Lukis je buat macam saya buat kan. Ni boleh buat buku kan. Jadi boleh buat buku, kemudian boleh ceritakan semula. Jadi ini salah satu cara untuk menggalakkan anak-anak tu seronok untuk membaca, menulis, lepas tu bercerita semula dengan kita. Kemudian dia dah ada setiap hari, katakanlah dia berjaya membuatkan satu buku. Bila dia berjaya buat satu buku, bila akhir seminggu tu dia dah complete lah. Dah boleh penuhkan perpustakaan dia. Lepas tu saya pun ada buku kecil macam ni. Kecil je. Kecil daripada tapak tangan saya. Ini memang tiny book. So dalam ni, ini pertama kali saya tunjuk. Ini memang cerita. Mak pun tak tengok lagi ni kan. Tak tengok. Ni cerita pasal badang. So nanti saya pun boleh ajar buat macam ni. Kan macam mana tu. Okay. So nanti benda ni Kak Mimi akan ajar. Tiba Kak Mimi kan. Sebab seminggu cuti kan, kita tak tahu apa nak buat. Nanti dengan adik-adik, ibu bapa pun boleh boleh tonton bersama dan buat bersama dengan saya lah nanti. So mak, kalau macam ibu bapa, apa lagi yang ibu bapa boleh buat untuk cuti sekolah ni? Dalam YouTube tu mak tengok macam-macam boleh buat kan. Buat bunga lah, buat lukisan lah, buat craft lah. Boleh ajak anak-anak buat kan. Betul. Buat projek bersama tu kan. Projek bersama. Ni apa-apa yang inilah yang menarik yang tengok di YouTube tu kan. Macam ni satu origami kan. Boleh buat origami ke, boleh buat. Poligami tak boleh. Itu mak dengan bapak kena discuss lah. Tu gami juga kan. Lepas tu boleh makan Maggi sama-sama, makan mi sama-sama kan. Itulah bila kita bercerita mengenai aktiviti untuk keluarga semasa cuti sekolah kan. Sebenarnya macam-macam kita boleh fikir. Dan di sini jugalah ibu bapa. Dia tengok minat keluarga tu lah. Kadang-kadang minat keluarga tu berkebun. Berkebun kan, bertanam. Yalah kalau di rumah kita ni bukanlah berkebun kan. Bertanam kat depan rumah kita tu. Kita ajaklah anak-anak kita bertanam kan. Bagi pasu kat dia, bagi pasir kat dia kan. Dia tanam ni pokok dia. Boleh, macam-macam boleh kan. Ajak dia basuh kereta ke kan. Dia cerita pasal kita tak boleh keluar daripada rumah kita kan. Sebab di masa ni lah ibu bapa dan anak-anak boleh duduk bincang dan tanya each other kan. Apa yang
best buat bersama ataupun apa diorang nak buat. Saya juga difahamkan kalau di internet boleh tengok virtual museum. Ada beberapa museum di dunia ni kita boleh pergi melalui online. Maknanya masuk internet, kita boleh tengok 360 mak. Kita boleh macam seolah-olah kita berjalan dalam museum tu kan. Boleh. Boleh tak benda tu daripada situ kita masuk kat TV? Bagi dia macam besar boleh, sikit lah. Boleh sebab sekarang smart TV kan. Kita boleh connected dengan macam tu boleh tengok ramai-ramai dengan anak. Boleh. Kan? Lepas tu kita boleh juga buat, katalah kita pun faham mak-mak yang lain pun bekerja kan. Jadi di sinilah komuniti ibu bapa penting. So mungkin ada ibu yang tak bekerja kan, dia duduk kat rumah. Dia pun macam dia pun macam tak tahu macam mana nak handle anak dia, apa nak buat lagi. Apa kata boleh buat community movie. Katalah macam saya pernah buat dekat masjid lah. Saya buat seminggu sekali, saya panggil budak-budak tengok movie. Tengok cerita, saya ambil movie letak kat saya punya laptop. Ataupun kalau ada TV, smart TV tu boleh pasang di TV, tengok movie ramai-ramai kan. Ramai-ramai budak-budak kat jiran tu, jiran dekat lah, jangan jiran yang jauh-jauh sebab kita takut juga penyakit sekarang kan. So panggil yang sekitar-sekitar jiran tu, anak-anak jiran, okey kita tengok ramai-ramai. Jadi mungkin juga itu boleh membantulah mengeratkan hubungan sesama jiran kan. Ini salah satu cara lah kita boleh buat kan. Itu masa dulu tu kalau anak-anak ni mak buat birthday lah, buat apa jamuan birthday ni, hari jadi. Jadi dengan itu kita jemput kawan anak kita ni. Kawan-kawan dia kita jemput datang dan plus dengan ibu bapa dia. Jadi lepas tadi kita cerita berkenalan dengan ibu bapa kan. Jadi kita tak kira dah birthday ke ataupun kita buat high tea ke rumah kita kan, kita jemput ibu bapa kawan-kawan anak kita ni datang ke rumah kan. Mak dulu selalu buat macam tu. Itu mak kenal dengan kawan-kawan, dengan anak-anak, dengan ibu bapa kawan-kawan anak mak ni. Apa ni, so bila katakan dah cuti sekolah, kalau kebetulan ada birthday party pun kita boleh buat. Tapi cuma itulah kadang-kadang sekarang ni kita kena berhati-hatilah bila kita ada yang penyakit ni COVID-19 ni. Kita cuba hindari kan. Jadi mungkin juga jika kita ada macam anak-anak berkumpul tu, kita ajar juga cara basuh tangan kan. Juga ini juga satu projek lah. Maknanya cara jaga kebersihan kan. Basuh tangan macam mana, yang 7 langkah. Ataupun lepas tu di sini juga kita boleh ajar anak-anak disiplin. Makan sebelum dan selepas kena basuh tangan. Kalau bersin macam mana kan. Diorang kata apa, vampire sneeze. Sebab tahu macam mana vampire sneeze? Kalau kita bersin kan selalu orang tutup tangan kan. Dia tak digalakkan tutup dengan ni, sebab sini kotor kan. Vampire sneeze ni pakai siku. Dia kan macam vampire gitu kan. So vampire sneeze. So kita ajar anak-anak perkara-perkara yang berkaitan dengan ni menarik juga kan. Lepas tu abah tu antara yang dia particular sangat, walaupun dulu bukan ni kan, batuk dengan sneezing dengan bersin ni mesti tutup. Menjadi satu kemarahan besar bagi dia kalau bersin batuk tak tutup mulut kan. Bersin kuat pun abah saya tak kasi. Banyak betul disiplin dia. So bersin kami sopan santun kan. Taklah juga. Tak. Kena tutup lah. Tutup. So mak ada dalam kadang-kadang terlupa kita bersin, tak sempat kan. Masa kita tak sempat ataupun kita pegang benda ke tengah buat apa, kita batuk kan. Marah tu dia. Sebar kan, dia kata kuman mata-kata kan. So, itulah kena tutup tu kan. Mak ada tinggal lagi seminit 2. So ada apa-apa lagi mak nak cadangkan kepada ibu bapa? Mak macam ni lah. Mak kata memanglah satu cabaran yang besar lah kepada ibu bapa. So bersabarlah, bertabahlah menghadapi anak-anak dalam masa seminggu ni kan. Ya, ini memang tanggungjawab kita. Dan buat persiapan lah secara mentally, kita menerima kehadiran mereka dalam rumah tu untuk masa seminggu dengan tak ada apa benda nak buat kan. Jadi dengan itu kita lebih rasa tenang lah. Dan buat persiapan lah macam tadi tu, masak apa semua,
kalau untuk yang ibu yang tinggal di rumah ni tak apa, yang untuk bekerja tu lagi stres lah kan untuk mereka lah. Jadi untuk pantau anak tu untuk daripada pantau, jauh kan, daripada macam jauh, remote je. remote je. Itulah mak fikir kena terima hakikat ni dan bertabahlah menghadapi dugaan. Ya. Daripada saya pula, saya harapkan adik-adik yang bercuti sekarang tak tahu apa nak buat, boleh ikuti Kak Mimi. Nanti Kak Mimi Kak Mimi akan maklumkan poster dan sebagainya pukul berapa untuk kita akan buat FB live. InsyaAllah Kak Mimi akan usaha, sebab Kak Mimi faham adik-adik tengah duduk kat rumah tu macam tak tahu apa nak buat kan. So kita akan buat sama-sama kan. So Kak Mimi akan ajar adik-adik juga cara nak buat buku accordion kan. Accordion. Nanti kita tengok macam mana kita boleh bantu adik-adik kan. Kak Amy harapkan adik-adik semua duduk kat rumah baik-baik jangan pegang benda-benda yang berbahaya kan. Dengar cakap ibu bapa okay. So kepada ibu bapa pun saya harapkan macam mak cakap tadi lah, bertabahlah. Ini anak-anak, ini amanah kita kan. Jadi insya-Allah di lain masa kita jika ada sebarang komen ataupun cadangan untuk kami berdua, boleh letak di bahagian komen. Kami akan dengar dan kami akan, mungkin jika ada cadangan, kita akan bincangkan di masa akan datang. Jadi daripada saya, Mimi Saleh dan Mak Rahma Saad, kami di Sembang MNM mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.